Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani 29 November 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Barisan Nasional telah mengadakan perbincangan bagi persiapan menghadapi Pilihan Negeri Sabah ke-17 yang dijangka berlangsung sebelum Oktober 2025. Setiausaha Agung BN Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan media memaklumkan bahawa BN komited memantau perkembangan politik Sabah untuk memastikan strategi dan gerak kerja yang mantap bagi mengukuhkan kedudukan parti di negeri itu. Beliau berkata demikian menerusi satu kenyataan media susulan beberapa ketetapan yang telah dicapai dalam mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional pada Selasa lalu. Pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamid sebelum ini menegaskan bahawa BN akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk PRN Sabah yang akan datang. Kedua gabungan itu memberi jaminan bahawa tiada pertindahan kerusi akan berlaku dengan setiap parti menggunakan logo masing-masing. Untuk rekod PRN Sabah ke-16 pada 2020 menyaksikan BN memenangi 14 kerusi DUN daripada 73 kerusi Dewan Undangan Negeri Sabah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azharina Osman Said mengadakan pertemuan dengan Dekan International Anti-Corruption Academy, ICA, Profesor Slajana Tasiva semasa lawatan rasminya kedua Qatar baru-baru ini. Pertemuan itu membincangkan kerjasama strategik antara Malaysia dan ICA termasuk penganjuran ICA Regional Summer Academy di Kuala Lumpur pada tahun 2025. Menerusi hantaran di Facebooknya, beliau memaklumkan berpeluang bertukar pandangan dengan Profesor Taziva mengenai inisiatif pencegahan rasuah terutama dalam aspek pendidikan selain membincangkan operasi dan pentadbir ICA selaku Presiden Assembly of Parties AOP bagi sesi 2024-2025. Pertemuan itu turut dihadiri Ketua Pusuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki dan Duta Besar Malaysia ke Qatar Muhammad Faizal Razali. Terdahulu, lawatan Azharina ke Doha adalah sebagai persediaan menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Badan Penguatkuasaan Anti Rasuah negara-negara anggota OIC yang mencerminkan peranan penting Malaysia dalam meneraju inisiatif global membantas rasuah. Ahli Parlimen Tampin Datuk Muhammad Isa meminta Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menjelaskan perancangan kementerian itu dalam meningkatkan kesedaran masyarakat tentang keganasan rumah tangga dan isu sosial yang lain. Muhammad Isam yang juga Ketua UMNO Bahagian Tampin berkata, beliau yakin dan percaya bahawa masih ramai wanita tidak berani untuk tampil membuat laporan sekiranya mereka menghadapi masalah tersebut. Beliau sempat menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kementerian atas komitmen untuk membuka reruai sepanjang minggu ini di lobi Parlimen sempena Hari Antarabangsa penghapusan keganasan terhadap wanita yang disambut pada setiap 25 November. Dalam perbahasan belanjawan 2025, beliau juga bertanya sejauh mana program advokasi dan pembelaan yang dirangka berupaya menangani peningkatan kes keganasan rumah tangga. Beliau turut menggesa kementerian menangani trend child free yang semakin membimbangkan dengan statik menunjukkan penurunan 9.4% kelahiran pada suku pertama 2024 berbanding 2023. Pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamid berkata Barisan Nasional akan mengadakan sambutan ulang tahun Jubli Emas ke-50 pada 7 Disember ini. Menurut Setiausaha Agungnya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, berbagai acara telah dirancang dengan kehadiran kira-kira 5,000 pemimpin akar umbi Barisan Nasional dari seluruh negara dijangka hadir. Beliau memaklumkan Dewan Tertinggi BN telah mengadakan mesyuarat dan mencapai ketetapan tersebut. Memetik hantaran melalui laman Facebook BN, ulang tahun tersebut bertemakan melarai bahtera perjuangan menahoda negara bangsa. Selain akan dilaksanakan pelancaran buku Coffee Table 50 tahun Barisan Nasional. Untuk rekod BN yang dianggotai UMNO, MCA, MIC dan Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS ditubuhkan pada 1 Jun 1974 oleh Tun Abdul Razak Hussein sebagai pengganti kepada Parti Perikatan untuk memperkukuhkan perpaduan politik di Malaysia.
Ahli Parlimen Paya Besar Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata kepengurusan ASEAN Malaysia 2025 bakal menjadi platform penting untuk mempromosikan kebudayaan Malaysia dan memacu kestabilan serantau. Muhammad Shahar yang juga pengurusi Kelab Penyokong Kerajaan BBC berkata Malaysia berpeluang mencipta sejarah dengan menggerakkan visi komuniti ASEAN 2045, manusia dialog serantau, festival budaya dan promosi pelancongan berasaskan ASEAN. Beliau yang berada dalam sesi BBC Breakfast with Minister menjelaskan sebanyak 297 mesyuarat akan berlangsung sepanjang kepengurusian ini di mana pendekatan proaktif Malaysia mampu menjadikan ASEAN lebih bersedia menghadapi cabaran global seperti perubahan iklim, ketidakketentuan ekonomi dan geopolitik. Tambahnya, Malaysia juga akan menjadi peneraju utama pembangunan visi komuniti ASEAN 2045 yang akan dilancarkan pada sidang kemuncak ASEAN di Kuala Lumpur. Beliau pada masa yang sama turut menekankan keperluan memperkukuhkan rantai bekalan serantau dan meningkatkan perdagangan intra-ASEAN yang kini hanya mencatat 22% daripada jumlah perdagangan global ASEAN pada 2023, jauh lebih rendah berbanding 60% di Kesatuan Eropah. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.